Baik, kita masuk muka surat 77. Salah satu daripada pemikiran liberal ini iaitu mengharamkan sesuatu perkara apabila benar-benar wujud kemudaratan. Yang mengharamkan sesuatu perkara apabila benar-benar wujudnya kemudarat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hari ini saya slow sikit lah. Pinjam boleh tak? Pinjam nak berdiri dia. Pinjam mikrofon. Kalau boleh kurang sikit ke? Ada mana? Tahu situ. Muka surat apa? 77. Baik, kita masuk muka surat 77. Salah satu daripada pemikiran liberal ini iaitu mengharamkan sesuatu perkara apabila benar-benar wujud kemudaratan. Yang mengharamkan sesuatu perkara apabila benar-benar wujudnya kemudaratan. Maknanya kalau mudarat tu ada depan mata, barulah ketika itu sesuatu perkara tu haram. Kalau mudarat tu belum ada lagi, sekadar andaian, jangkaan dan sebagainya, maka sesuatu benda itu belum patut diharamkan lagi. Ini asas dalam pemikiran liberal. Contoh dia, dalam pemikiran liberal, mereka berpendapat bahawa arak itu tidak haram. Arak itu tidak haram. Ya. Iaitu mereka menyatakan arak tidaklah haram secara mutlak. Arak tidaklah haram secara mutlak. Oleh sebab itu, Al-Quran menyatakan bahawa ada kebaikan pada arak sebagai minuman. Ya. Jadi dalam Qurannya, bila baca dalam Quran, bila sahabat-sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang arak, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa pada arak itu ada dosa, ada mudarat. Jadi bukan dosa lagi lah. Perkataan tu bukan dosa lagi lah ya, tetapi mudarat ya. Kalau kita tengok ayat Al-Quran tu kita tengok ayat Quran, nas Al-Quran menyatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka, yakni para sahabat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri, tentang arak, wal maisir, dan juga judi. Qul fihima, katakanlah wahai Nabi. Allah suruh Nabi kata apa? Fihima, pada kedua-duanya, iaitu pada arak dan judi, ada apa? Ithmun kabir. Ithmun ni kalau kita terjemah biasa maknanya dosa. Kalau kita terjemah biasa maknanya dosa. Tapi sini kita tak boleh terjemah dosa lah, pasal belum haram lagi. Masa ayat ni diwahyukan belum haram lagi. Maka terjemahannya mungkin kesalahan, mungkin mudarat. Katakanlah wahai Nabi bahawa pada arak dan judi itu ada kesalahan, ada mudarat. Bukan dosa Walaupun bahasa asalnya kalau kita ismun ni maknanya dosa tapi kerana masa ayat ni diwahyukan, arak belum diharamkan, jadi dia tak boleh jadi dosa lah. Tak boleh jadi dosa. Katakanlah bahawa
pada arak dan judi ada ismun kabir, kesalahan yang besar, wa manafi'u, dan pada arak judi itu ada manfaat-manfaat. Ada manfaat-manfaat. Kesalahan tu satu je, ismun. Tapi dari sudut manfaat, dalam Al-Quran digunakan perkataan jamak, perkataan plural, manafi'. Jadi kalau kita timbang tengok mana lebih baik, dari sudut kesalahan ke dari sudut manfaat? Arak tu kesalahan dia satu je, ismun. Dia tak guna jamak, dia tak guna plural. Tapi kalau manfaat tu sebut banyak manfaat, manafi', manfaat-manfaat pada arak dan juga judi itu linnas, bagi manusia. Jadi berdasarkan ayat ni, ulama-ulama kita faham bahawa arak belum diharamkan lagi, ya. Tetapi dalam pemikiran liberal, mereka melihat bahawa arak pun sebenarnya ada manfaat-manfaat. Ada manfaat, ya. Mereka tak melihat dari sudut nak bawa kepada haram tu, tapi melihat bahawa nas Al-Quran menyatakan bahawa ada manfaat kepada arak, ya. Jadi misalnya kalau kita tengok dalam bisnes arak, bisnes arak ni kira besar lah kan. Jadi kalau kita nak sambut Oktoberfest tu, Oktoberfest tu maknanya bisnes dia tu bilion-bilion tu, kan. Kalau kita sambut Oktoberfest tu, pesta minum arak yang bawa daripada Jerman tu kan, Oktoberfest tu nak buat bulan Oktober ni, itu banyak manfaat dari sudut ekonominya. Kita cerita manfaat, kita tak cerita halal haram ni. Untung besarnya tu mana faham, baik. Kalau orang kalau orang minum arak, ya, dia boleh ceritakan rahsia-rahsia, ya. Maknanya kalau kita nak suruh dia dedahkan rahsia tu, ajak dia minum arak dulu, bagi dia mabuk sikit, dia cerita habislah rahsia sekian kan. Manfaat tak? Manfaat juga. Manfaat kita tak payah paksa pun, dia akan ceritakan satu. Ada manfaat bagi manusia, ya. Jadinya jadi arak ni ada manfaat, ya, ada manfaat. Jadi bila mana dalam Islam mengharamkan arak tu, maka pemikiran liberal tak setuju. Kerana pemikiran liberal membaca Al-Quran sendiri menyatakan ada manfaat-manfaat pada arak dan judi bagi manusia, ya. Cuma Al-Quran memberi nasihatlah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan tetapi kesalahan ataupun keburukan arak dan judi itu adalah lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ringkasnya, pemikiran liberal ni melihat bahawa arak ni tidak haram secara mutlak. Kalau nak haram pun kerana mabuk, dan dengan sebab mabuk itulah berlakunya kemalangan maut, ketika tu baru jadi haram. Jadi kalau kita minum arak, ya, tak mabuk, maknanya orang Islam yang berfikiran liberal, okey, tak ada masalah, minum je lah, kan. Secawan, mabuk tak secawan? Tak, lagi 2 cawan. Rasa sikit, ya. Jadi kalau mabuk tu boleh bawa kereta ke tak boleh bawa lagi? Boleh sikit lagi. Tak haram lagi. Kan? Kalau mabuk pun dia tak payah bawa kereta, dia naik taksi, dia naik Grab. Mudarat tak? Tak mudarat kan? Orang tolong bawa kan sampai depan rumah kan? Tak ada mudarat apa? Sebab tak berlaku kemalangan, pemandu tu dia tak minum arak kan, masa dia nak bawa kereta. Jadi kalau macam tu tak ada mudarat. Kalau tak ada mudarat, arak tu haram atau halal? Halal. Pemikiran dia nak macam tu, ya, pemikiran yang macam tu. Sebab kenapa kita nak mengharamkan satu benda yang ada manfaat bagi manusia? Karena Quran sendiri menyatakan wa manafi'u linnas, ya, manfaat bagi manusia, ya. Jadi itu asas kepada pemikiran liberal. Sama jugalah macam judi.
Judi itu ya ulama kita katakan haram. Ulama kita katakan haram, tapi dalam pemikiran liberal dia, bagi dia tak melihat sebagai haram mutlak. Tengok dululah. Ada orang kaya kerana bermain judi. Takkan tak ada razum. Ada kan? Ha? Ha? Ada yang menang kan? Jadi dia main judi, dia menang, dia dapat untung besar, dapat 1 juta, 2 juta ringgit ya, teka sport toto ke apa ke. Jadi adakah kita nak haramkan bagi dia sedangkan dia dapat manfaat? Kan? Dia katalah dia dapat 2 juta. Dapat 2 juta, dia keluar zakat 300,000 bagi kat masjid. Takkan kita nak kata haram? Kan rugilah kan? Kami tolak dah duit ni sebab ni haram ni duit tak. Tak rugilah. Sedangkan dia tu hanya keluar berapa ratus ringgit je, tiba-tiba dia dapat 2 juta. Itu kebaikan bagi dia. Jadi tapi ulama kata tak apalah, itu pemikiran lama lah. Ini liberal ni dia nak melihat cara baru bagaimana mentafsirkan perkara yang sebegitu Jadi sini kita melihat bagaimana para ulama memahami. Yang pertamanya ayat tadi, iaitu ayat yang menyatakan bahawa ada keburukan pada arak dan judi, dan ada manfaat pada arak judi itu sebagai muqaddimah sebelum diharamkan arak dan judi. Itu cara para ulama memahaminya Kemudian bila para sahabat umat Islam dah boleh terima sikit-sikit, maknanya sebelum ayat ni, ayat surah Al-Baqarah 219 diwahyukan, para sahabat minum arak. Kebanyakan para sahabat minum arak. Tetapi bila ayat Al-Baqarah 219 diwahyukan, sebahagian besar sahabat berhenti minum arak. Walaupun belum diharamkan lagi. Sebahagian besar dah berhenti, tapi masih ada lagi sahabat-sahabat yang minum arak. Maka nas Al-Quran ini merupakan permulaan wahyu terhadap isu arak dan judi. Kemudian datang ke surat 78 datang nas Al-Quran yang tidak membenarkan solat dalam keadaan mabuk. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri solat hal keadaan kamu mabuk. Jangan menghampiri solat hal keadaan kamu mabuk. Jadi bila ayat Baqarah wahyu, minum dulu, minum. Tapi bila ayat surah Nisa ni diwahyukan, para sahabat terpaksa menghadkan waktu minum arak. Terpaksa menghadkan waktu minum arak. Jadi lepas subuh nak minum arak tak berapa boleh sebab nak pergi kerja, nak berniaga, nak pergi kebun taman dan sebagainya. Sampai tengah hari nak minum arak, kata dah balik kebun tu pukul 11, 12:30 Zuhur. Kalau minum pukul 11 lagi, mabuk lagi, nak sembahyang Zuhur tak boleh. Quran dah kata la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan sembahyang kalau kamu mabuk. Jadi sahabat tak minum lagi sebab waktu Zuhur nak masuk dah. Lepas waktu Zuhur nak minum arak. Zuhur dengan Asar tu agak-agak kalau mabuk tu sempat dah hilang mabuk tu. Siapa pernah minum arak? Kan? Asar tak sempat dah. Tak sempat. Jadi sahabat pun tak minum. Logik akal kita, sahabat tak minum arak lah. Tak minum arak lah lepas waktu Zuhur. Tunggulah Asar dulu. Mayang Asar. Lepas Asar ke Maghrib tu lama tak? Tak lama juga kan? Maknanya kalau sahabat kebun mungkin lepas Asar tu nak pergi tengok kebun balik ke apa ke kan? Macam orang buat bendang lah, pagi tengah hari balik lah. Lepas Asar pula mau pergi tengok bendang kan? Mungkin lebih kurang gitulah sahabat-sahabat kan? Sahabat yang berniaga pun lepas Asar mungkin nak tutup dah kedai-kedai dah, malam tak berniaga dah kan? Jadi tak sempat. Lepas Asar pun tak sempat minum arak. Lepas tu Maghrib. Lepas sembahyang Maghrib nak minum arak, tak sempat lah. Mayang Isyak. Lepas Isyak dengan subuh esok, sempat dah. Masa tu lah nak minum arak.
Jadi sebelum ayat An-Nisa ni diwahyukan, sahabat minum arak. Anytime lah, minum je lah. Tapi bila An-Nisa diwahyukan, dia ada limit masa. Lepas Isyak je pun. Logiknya lepas Isyak je sahabat minum arak. Ya? Dia dah kurangkan sikit. Ya? Tapi belum haram lagi. Belum haram lagi. Ya? Kemudian wahyu surah Al-Ma'idah pula ayat 90-91 tu. Ayat ni adalah ayat terakhir, ayat yang pasti, yang muktamad, yang menjelaskan keharaman minum arak. Ya. Jadi daripada ayat surah Maidah inilah para sahabat semuanya berhenti minum arak. Yang ada arak di rumah masing-masing pun mereka tuangkan arak-arak tersebut di jalan-jalan raya, sehingga dalam riwayat hadis dikatakan penuh jalan-jalan raya di Madinah tu, jalan-jalan tu depan-depan rumah sahabat tu penuh basah dengan air-air. Maknanya para sahabat memahami bahawa arak tu telah diharamkan dengan ayat 90-91 suratul Maidah. Itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan tilik nasib itu adalah rijsun, kotor daripada amalan syaitan, fajtanibu, maka jauhilah ia, moga-moga kamu berjaya. Jauhilah arak, judi, patung berhala, tilik nasib tu, ya, semua tu jauhi belakang. Ya. Kalau kita kata arak tu haram sikit-sikit, haram kalau ada mudarat, bagaimana pula dengan ansab, patung berhala tu? Adakah haram sikit-sikit? Ayat tu dia sekali tu, semua sekali tu. Ada 4 perkara tu. Yang pertama apa dia? Arak, judi, berhala yang 3, ansab, tenung nasib tu. Jadi kalaulah arak tu, kalau kita faham cara liberal, arak tu haram hanya kalau ada mudarat saja. Bagaimana pula dengan patung berhala? Letak patung berhala kat rumah kita, ada mudarat, baru haram. Kalau tak ada mudarat, ada mudarat dia dari sudut akidah lah. Dari sudut akidah lah kita letak patung kat rumah kita tu saja, tengok ni sembah patung, tak sembah lah, cuma sekali-sekala tu kata, sekala tu doa jugalah. Doa je lah, wahai patung kan, bagilah sembuhlah penyakit aku ni kan. Mudarat tak? Dia mudarat dari sudut iman, akidah kita, ya. Dia tak ada lah ada masa mudarat, tak ada sepanjang masa mudarat. Jadi kena buang berhala tu, kena buang secara total. Jadi 4 perkara tu dia sekalikan. 4 perkara tu sekalikan, ya. Jadi maknanya berhala tu pun total, tilik nasib pun total, maka arak dengan judi pun total juga, mutlak dari sudut keharamannya, ya. Baik, jadi sinilah para ulama memahami bahawa arak haram diminum walaupun sedikit. Bahkan keharaman arak bukan sekadar minum, sebaliknya merangkumi aspek jual beli. Ya, kita jual je, kita beli je, ataupun kita tak minum, kita jadi BOD, Board of Directors, bagi company arak. I tak minum, I kerja je, itu pun sebagai pengarah je kan. Pengarah pun syarat sebulan 3 kali tengok kan. Halal ke haram? Haram. Sebab jadi arak tu haram bukan sekadar minum, bukan sekadar, sebaliknya merangkumi aspek jual beli, ya. Penyediaan, penghantaran dan sebagainya. Kita kerja sebagai logistik, hantar arak daripada Kelang ke kedai-kedai, maka itu pun haram. Perbuatan itu perbuatan yang haram, ya. Keharaman arak kerana ia memang haram, dan pada masa yang sama arak membawa kepada kesan buruk. Perkara ini difahami dalam nas Quran yang menyatakan arak sebagai rijsun, kotor,
dan kesan buruknya. Manakala arak haram diminum sama ada mabuk ataupun tidak, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah arak. Kaedah dia dalam hadis, setiap yang memabukkan ialah arak. Wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Ya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma askara kasiruhu faqalihu haram. Apa yang memabukkan kerana banyak. Kasir maknanya banyak. Kita minum banyak, mabuk. Kita minum banyak, mabuk. Faqaliluhu haram, maka sikit dia pun haram. Walaupun tak mabuk. Walaupun tidak mabuk. Jadi liberal kata tak. Liberal kata kalau mabuk baru haram. Kalau tak mabuk tak haram. Tapi Nabi kata yang banyak tu mabuk, maka yang sikit pun haram juga walaupun tidak mabuk, ya. Itu maknanya liberal dia berlawanan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana liberal ni antara benih dia ialah menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah tengok dulu muka surat 2 tu. Muka surat 2 muka surat 2 tu perkembangan pemikiran liberal tu, ya, adalah gerakan anti hadis, ya, tolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian liberal kata lagi, arak ni tak patut haram. Patah balik muka surat 77 tu. Muka surat 77 tu, atas tu merah tu, bahkan arak merupakan minuman di dalam syurga. Ini salah satu asas pemikiran lagi. Kenapa arak tak haram? Kerana bila kita berada dalam syurga nanti, kita juga akan minum arak, ya. Bahkan dia ada sungai susu, dia ada sungai arak, apa lagi? Sungai sungai madu, sungai air biasa. Ada empat jenis sungai tu, Sungai biasa, sungai madu, sungai susu, sungai arak. Empat jenis sungai yang ada dalam syurga, ya. Jadi tak boleh bayang macam mana nak minum sungai madu tu. Mana dia nak mengalir kan? Kan susu dah apalah, arak dah apalah, kan? Jadi sungai arak tu disebut dalam Quran. Sungai arak tu disebut dalam Quran. Jadi kalaulah pemikiran liberal, kalaulah arak tu haram, kenapa Allah Ta'ala nak sediakan arak dalam syurga? Tak kira lah mabuk kata mabuk lah, tapi arak lah arak, ya. Di sinilah kita nak kena faham bahawa dunia merupakan darul ibtila. Dunia ni adalah tempat ujian. Dunia ni adalah tempat ujian. Allah Ta'ala tak bagilah, kan? Nak uji kita patuh ataupun tidak kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala akhirat adalah darul jaza, tempat balasan. Tempat balasan Allah Ta'ala nak bagi. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi kita nikmat sekian-sekian, dia tak ada dah nak uji dah. Nak makan apa makanlah, nak minum apa pun minumlah. Jadi arak ni Allah Ta'ala uji di dunia tak boleh minum, ya. Tapi di akhirat Allah Ta'ala bagi kita minum. Nama dia arak juga, kerana itu adalah balasan yang Allah Ta'ala sediakan. Jadi kalau kita faham begitu, tak ada masalah. Dalam Quran sebut sungai arak, tu maknanya Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Sama juga kalau kita kata tak boleh makan daging babi, pork, kan? Orang kata daging babi ni sedap dia ni. Kadang-kadang kambing nombor 1, babi nombor 2. Dia punya sedap tu. Kadang-kadang babi nombor 1, kambing nombor 2. Dia punya sedap tu. Ya. Tak percaya, cuba ni.
Cuba dulu. Orang kata, orang kata, orang kata. Orang kata, eh. Orang Cina cakap kan? Kadang-kadang kambing nombor satu sedap. Babi nombor dua. Kadang-kadang babi itu sedap nombor satu. Kambing nombor dua. Dia boleh tanya kawan-kawan kita dan Muslim tu yang dia makan dua-dua ni. Maknanya sedap lah. Tak. Tapi Allah haramkan. Dia nak uji kita. Dia nak uji kita. Hari kalau kita masuk syurga nanti, sanggup tak nak makan babi? Duduk dalam syurga nanti, ya Allah, aku teringin nak makan nasi Arab babi. Kan? Kan bila terlintas tu dia terus tinggal tu datang terus siap. Dah. Bukan daging dia ya. Tak masuk syurga. Ya kan. Tapi apa yang kita nak semua dapat. Walahum fiha ma yasha'un. Dalam bagi mereka apa yang mereka nak semua ada dalam syurga. Kita orang lain tak tahu ke ni? Dah tahu ke? Kan duduk syurga tu bukannya duduk 2-3 hari. Kan duduk selama-lama lah, takkan nak makan ni je kan. Kan bersembang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, try tengok atas babi sekali. Halal. Darul jaza, tempat balasan tak ada apa. Dah lain dah. Jadi sini kita kena faham maknanya arak di dalam syurga bukan bermakna arak tu halal di dunia. Kerana arak di syurga tu adalah tempat balasan, manakala arak di dunia ni adalah haram sebagai ibtila. Allah Ta'ala nak uji kita patuh ataupun tidak kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu sebahagian pemikiran liberal dan cara kita nak faham nas Al-Quran bahawa arak itu haram secara mutlak, bukan haram sebagaimana pemikiran liberal. Haram kalau ada mudarat, kalau tidak ada mudarat tidak haram. Kalau kita ambil contoh rasuah lah. Rasuah haram kalau ada haram mutlak ke haram kalau ada mudarat? Rasuah. Kalau kita faham tu. Kalau kita faham cara liberal, rasuah ni patutnya haram kalau ada mudarat. Kalau tak ada mudarat, halal. Haram. Kita nak faham tu. Kita nak faham tu. Kan? Di belah barat kan, dia ada kesalahan menyimpan gambar-gambar pornografi. Gambar budak-budak yang pornografi tu kan. Kalau tak ada mudarat apa salahnya? Nak dia duduk seorang-seorang dia tengok pornografi budak-budak kan, budak 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun dia tengok, dia simpan. Tapi ada yang kena tangkap kerana menyimpan gambar-gambar tersebut. Tapi mudarat apa? Dia bukan buat mudarat apa pun. Bukan dia colek budak tu. Dia simpan gambarnya. Merangsang pun dia duduk seorang-seorang. Kan? Ada kalau dia cari budak semua salah lah. Dia tak cari apa, dia duduk bilik dia seorang-seorang duduk simpan gambar lucah-lucah tu. Nak kira salah ke tidak? Mudarat ke tidak? Tak nampak mudarat. Tapi undang-undang tak bagi. Undang-undang tak bagi. Kan? Undang-undang tak bagi. Kan? Sama ada macam Arab. Kita nak tengok sama lah. Maknanya kalau liberal kata kalau arak tu ada mudarat, cuma baru kita haram. Kalau tak ada mudarat, tak haram. Mana simpan gambar lucah tu, patutnya tak haram. Tak ada yang kacau tindakan lah. Kan? Kalau dia mengambil tindakan yang tak sepatutnya, barulah salah. Sekadar simpan gambar tu patutnya tak salah lagi. Tapi undang-undang tak dikira masalah, kerana dia bawa kesan
Bawa dah ada kesan jadi situ kita melihat dari sudut dunia pun tidak sama dengan cara pemikiran liberal. Dia cegah daripada awal lagi, daripada awal Baik, itu satu masalah Kita ambil yang kedua, muka surat 80. Itu pemikiran liberal melihat tiada keperluan dan kewajipan untuk menutup aurat. Tiada keperluan dan kewajipan untuk menutup aurat. Mereka menyatakan aurat lelaki dan aurat wanita tidak wajib ditutup. Tidak wajib ditutup. Kita tak mau tutup aurat tu, itu cerita lain. Kita tak mau tutup aurat tu cerita lain. Tapi dalam hati sebagai seorang Muslim mukmin, kita kena terima bahawa Allah mewajibkan kita menutup aurat. Walaupun kita tak tutup aurat, tapi kita kena terima perintah Allah, perintah Rasul, mesti tutup aurat Jadi dalam liberal, dia tidak tutup aurat dan dia mempertikaikan perintah tutup aurat. Mereka menyatakan aurat lelaki dan wanita tidak wajib ditutup. Sebaliknya, aurat wajib ditutup pada zaman padang pasir 1400 lalu kerana nafsu lelaki yang kuat dan keselamatan wanita yang tidak terjamin. Zaman Nabi, zaman sahabat, sesuailah tutup aurat. Kemudian suasana padang pasir. Jadi kalau pakai tudung elok, kalau berlaku angin pasir kapal senang nak tutup kan. Kalau kita pergi Mekah kan, berlaku ribut ke, kita dah ada tudung, kita tutup senang sikit kan. Kalau tempat kita ni tak naklah habuk-habuk sangat kan. Kemudian nafsu lelaki zaman kita dengan zaman dulu mana lagi kuat? Wallahu a'lam. Keselamatan zaman dulu dengan zaman sekarang, mana lebih jamin? Kan? Zaman dulu tak ada undang-undang. Zaman sekarang dah ada undang-undang. Maknanya kita tengok dengan nada menghina pun salah dah. Kita WhatsApp pelik-pelik pun salah dah. Kita puji lebih-lebih pun salah juga. Dia banyak undang-undang. Tapi zaman Nabi ada tak? Zaman sahabat ada tak? Kalau kita puji lebih ke, kan? Adakah dikira sebagai satu kesalahan yang boleh didakwa di mahkamah? Tak ada kan? Maknanya zaman dulu dari satu sudut undang-undang dia taklah seketat daripada sekarang ni. Maknanya sekarang ni kita nak buat sesuatu pun kena tengok pasal buat macam ni salah ke tak salah, buat macam ni salah ke tak salah. Undang-undang sentiasa mengawal. Jadi dari satu sudut keselamatan wanita pada zaman sekarang nampaknya lebih baik daripada zaman dahulu. Jadi kalaulah keselamatan itu lebih baik pada zaman sekarang, salah satu tujuan tutup aurat tu nak jaga keselamatan. Tapi keselamatan sekarang ni dah hilang dah. Perlu tak kita tutup aurat lagi? Tujuan kita tutup tu nak jaga keselamatan. Sekarang dah selamat dah. Kan? Baik, kalau kita kata pakaian tutup aurat tu nak jamin wanita daripada bahaya gangguan lelaki. Ada tak kes wanita yang tutup aurat kena colek, kena rogol? Ada. Jadi matlamat tutup aurat tu tercapai tak? Tak tercapai. Jadi buat apa tutup? Logik kan? Logik kan? Jadi ada tak wanita yang tak tutup aurat
ditangkap, dicolek dan dirogol. Ada juga. Jadi sama aja. Yang tutup aurat pun terdedah kepada dirogol, yang tak tutup aurat pun terdedah kepada dirogol. Sama aja. Jadi maknanya tutup aurat pun tak menjamin keselamatan wanita. Ya. Jadi maknanya siapa nak tutuplah. Tapi nak benda tak wajib. Pemikiran lebih, benda tak wajib. Siapa nak tutuplah. Dia nak macam tu ya. Dia nak jangan wajibkan, jangan anggap sebagai satu perkara wajib. Ya. Oleh itu perlu kepada penutupan aurat pada ketika itu, zaman Nabi, zaman sahabat. Namun pada zaman sekarang keselamatan wanita lebih terjamin. Apa yang penting ialah pakaian takwa, iaitu bertakwa kepada Tuhan, bukan pakaian yang menutup aurat. Dia nak macam tu je. Pakaian takwa itu bukan sekadar menutup, bukan tutup aurat, tapi pakaian tu ialah takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu cara faham liberal. Aurat merupakan bahagian badan yang wajib ditutup dari pandangan mata manusia. Manusia yang lain lah. Bukan kita lah. Kita sebenarnya tak ada aurat lah. Kita dengan kita kan. Kita dengan kita. Kita nak tengok paha kita. Aurat lah paha aku ni kena tutup. Daripada pandangan mata manusia yang lain. Tambah sikit tu. Aurat lelaki antara pusat dan lutut. Bahagian atas badan juga wajar ditutup ya. Bodoh sangatlah kan. Kita tak tutup bahagian atas kan. Manakala aurat wanita di hadapan lelaki ajnabi, bukan mahram, seluruh badan kecuali wajah, pergelangan tangan. Bukan tapak tangan pergelangan tangan. Ya, banyak buku dia tulis tapak tangan. Tapak tangan makna yang ni yang boleh buka, yang ni kena tutup. Tapi dah biasa duk mengaji tu, kecuali tapak tangan. Jadi ramai orang mesti kecuali tapak tangan. Tapak tangan yang dalam ni, dia kecuali pergelangan tangan. Ni dan ini, dua-dua sekali. Tak dikira sebagai aurat. Tapi dalam banyak buku Melayu, dalam banyak ceramah, biasa dia kata kecuali muka dan tapak tangan. Pasal dia ada biasa sebut macam tu. Kecuali yang benarnya kecuali muka dan pergelangan tangan, bukan tapak tangan. Dan menurut satu pandangan, pergelangan kaki. Pergelangan kaki juga tidak dikira sebagai aurat. Kaki daripada buku lali tu tidak dikira sebagai aurat. Maka kalau kita majlis elok-elok tu pakailah stoking kan, pakailah stoking. Jadi kita duduk rumah tak pakai stoking, tetamu datang tak payah kejap nak pakai stoking, tak payah. Kita kira tak aurat lah. Kita nak pergi pasar pakai selipar jeput kan, pakai stoking susah juga kan, pasar stoking apa kan. Itu maknanya kita ambil pandangan kata pergelangan kaki itu tidak dikira sebagai aurat. Tak ada orang lelaki nak tengok tapak kaki. Tak ada kan. Apa dia? Semayang wajib tak? Semayang lain lah. Ni di hadapan mazhabnya. Ni di hadapan manusia. Di hadapan manusia yang lain. Maknanya kita nak siram pokok. Dulu kauman nak siram pokok. Cari stoking dulu, pakai stoking. Tak payahlah. Ya, pergelangan kaki kan. Sebab tak dikira sebagai aurat ya. Kita boleh ambil pandangan tu sebab itu memudahkan. Pandangan tu memudahkan ya. Jadi 3 lah, kecuali muka, pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki ya. Antara hikmah dia dapat menjamin keselamatan kendiri. Pada masa yang sama ia sebagai tanda kesopanan beragama. Penutupan aurat juga sebagai syiar dan lambang membedakan antara Muslim dengan insan bukan Muslim, juga sebagai mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mematuhi perintah Allah tidaklah terhad kepada zaman tertentu sahaja.
Jika terhad begitu, maka solat juga tidak perlu ditunaikan apabila seseorang sudah mampu mengingati Allah. Jadi liberal kata zaman Nabi tutuplah, memang wajiblah. Zaman kita dah tak wajib. Ya. Liberal Kalau faham macam tu, maka semayang pun sama jugalah. Ke mana semayang kalau ingat pada Allah, semayang sampai ingat pada Allah. Kalau dah ingat, tak perlu semayang lah. Dia akan jadi macam tu lah. Ya. Kalau terhad, ya. Maka solat juga tidak perlu ditunaikan apabila seseorang sudah mampu mengingati Allah. Kerana antara tujuan solat adalah untuk ingat akan Allah. Aqimis solata lidikri. Dirikanlah solat untuk ingat kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dah ingat, tak payah semayang. Adakah macam tu? Tak. Kalau liberal, takat tu ya. Kalau dah ingat pada Allah, tak payah semayang. Tak perlu semayang lagi dah. Dah. Hati pada Allah. Macam mana? Hati sentiasa pada Allah. Hati sentiasa pada Allah. Kan? Semayang kena semayang. Tetap kena semayang. Walaupun kita rasa tak sentiasa ingat pada Allah, tetap kena semayang. Ya? Jadi, cara liberal tak? Kalau dah tercapai matlamat ni, pakaian nak jaga keselamatan, kalau dah selamat, tak payah pakaian tutup aurat dah. Jadi, kiasnya, semayang untuk ingat pada Tuhan. Kalau dah ingat, tak payah semayang dah. Ya. Puasa. Tujuan puasa ialah supaya kamu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kalau dah rasa takwa, dia akan jadi macam tu. Ya, dah tercapai dah 30 tahun dah puasa, takkan tak takwa lagi ni? Dah takwa ke belum? Dah. Jadi nak puasa apa lagi? Tak payah puasa lah. Pemikiran dia gitu. Baik. Islam tidak menetapkan bentuk pakaian. Bentuk pakaian tu tidak ada masalah. Kerana Islam hanya menetapkan pakaian yang menutup aurat. Nak pakai jubah ke, nak pakai baju kurung ke apa ke, nak pakai pakaian Yaman ke, pakaian Syam ke apa ke, terserah kepada kita. Kalau kita duduk belah Eropah, cara pakaian Eropah ke, terserah kepada kita. Ya, yang penting adalah tutup aurat. Kemudian liberal tengok pakaian takwa. Dia ada nas Quran ni. Ya bani Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu pakaian yang menutup aurat kamu dan pakaian untuk perhiasan. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah lebih baik. Bagaimana pakaian takwa? Dalam liberal, takwa kepada Allah cukuplah. Kan? Kalau pakai skirt, kan? Skirt ketat, tapi I takwa kepada Allah. Lelaki pakai seluar pendek, kan? I takwa. Jadi dia ambil itu walibasut taqwa. Pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Bagaimana ulama faham ayat ini? Berdasarkan ayat ini, ramai ulama berpendapat bahawa ia merupakan dalil kepada penutupan aurat. Manakala antara tafsiran terhadap pakaian takwa adalah sifat malu dan amalan soleh. Sifat malu dan amalan soleh, itu tafsiran. Maksud pakaian takwa itu kena ada sifat malu, kena ada amalan soleh. Juga jenis pakaian bulu dan pakaian kasar daripada pemakaian menunjukkan tawadhu adalah lebih baik daripada pakaian yang mewah dan lembut. Ya. Maknanya kalau kita pakai pakaian bulu, pakaian tu kasar, mungkin pakaian tu murah, ya, tapi menunjukkan kita tawadhu, itu lebih baik daripada pakaian yang mewah dan lembut
yang mungkin menunjukkan kita ini tidak tawadhu', tidak merendah diri. Itu antara maksud walibasut taqwa dzalika khair. Ya, tafsiran di kalangan para ulama. Tapi liberal dia tak pakai pandangan ulama. Dia menolak pandangan ulama, ya. Maka dia akan tafsirkan ikut kefahaman dia sendiri. Selain itu, pakaian takwa dalam ayat ini tidaklah membawa maksud bahawa seseorang itu bertakwa apabila tidak menutup aurat. Ya, bagaimana orang tu jadi orang bertakwa kalau orang tu tidak menutup aurat, sedangkan menutup aurat itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa? Takut kepada Allah. Ya, takwa tu makna dia takut kepada Allah. Taat kepada Allah. Takut pada Allah, taat kepada Allah. Jadi bagaimana kita bertakwa? Dengan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah kita tutup aurat, maknanya kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita tak tutup aurat, maknanya kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Simple je betul. Ya. Tapi dalam pemikiran liberal tidak, ya. Sekadar takwa, ya, takwa kepada Allah, rasa diri bertakwa walaupun tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramai hari ini orang yang dia tak sembahyang, ramai hari ini orang yang tidak menutup aurat, ramai hari ini orang yang minum arak dan sebagainya, tetapi dia rasakan dirinya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ada elemen-elemen pemikiran liberal dalam dirinya itu, Jadi takwa bermaksud patuh kepada perintah Allah dan Rasul. Takwa merupakan tingkatan selepas iman. Sebagaimana nas Al-Quran tentang kewajiban berpuasa kepada seorang beriman agar mereka bertakwa. Jadi iman tu, iman biasa, iman lepas kita amal soleh, puasa tu, barulah kita upgrade kepada takwa. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa, semoga kamu bertakwa, ya. Jadi iman tu basic, ya, level basic. Lepas kita puasa, iman kita meningkat menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa tu dia lebih daripada iman. Sebab tu dalam bahasa Melayu kita katakan orang beriman yang bertakwa. Orang beriman yang bertakwa. Maksudnya ada orang beriman yang tidak bertakwa. Orang beriman yang bertakwa, ada orang beriman yang tidak bertakwa. Kerana iman tu dasar, asas dia, takwa tu sifat dia. Sifat tu boleh jadi takwa, boleh jadi tidak bertakwa. Kita tidak menyatakan begini, orang bertakwa yang beriman, atau orang bertakwa yang tidak beriman. Faham tak? Dia tu bertakwa tapi tak beriman. Ada? Ada lah. Dia bertakwa tapi tak beriman. Siapa? Orang bertakwa, bertaat, bertakwa tidak beriman. Beriman mesti bawa ada takwa. Kalau dia bertakwa tapi tak ada iman, dia tu masya-Allah rajin sembahyang sunat, rajin puasa sunat, rajin berzikir, tapi dia tak beriman je. Beriman bertakwa. Takwa tu datang selepas iman. Bukan iman tu datang lepas takwa. Dia tu masya-Allah pegang tasbih subhanallah subhanallah, kan, alhamdulillah Allahu akbar, tapi tak beriman. Tak ada dah. Yalah Sami pegang tasbih juga, tapi tak ada lah Sami tu nak kata subhanallah alhamdulillah. Tak ada, kan? Kan? Pegang tasbih sama pegang tasbih lah, kan? Tak pegang tasbih, kan? Pegang tasbih, kan? Jadi tak ada lah maknanya
Dia nak sebut subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Jadi takwa tu adalah buah daripada iman. Takwa tu adalah buah daripada iman, kan? Begitulah maknanya kefahaman yang salah dalam pemikiran liberal, iaitu tidak beriktikad bahawa wajib menutup aurat. Keyakinan yang salah, fahaman yang salah, dan mereka hanya berdasarkan kepada ayat Quran, walibasut taqwa, pakaian takwa tu. Maknanya pakaian, bukan pakaian tutup ni, tak. Pakaian takwa ni, kalau rasa takwa tu sudah cukup, dah memadai bagi mereka, ya. Pakaian apa pun tak jadi masalah. Itu cara faham mereka. Yang ulama kita faham, pakaian apa, pakailah, tak ada masalah, tapi mestilah menutup aurat. Dan pakaian yang menutup aurat itu adalah mematuhi perintah Allah. Mematuhi perintah Allah itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, cukuplah kita ambil 2 menit hari ini. InsyaAllah sekali lagi kita habis lakon ini, insyaAllah. Ada soalan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada soalan apa, ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.